Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita atas tu. Macam ni lah. Hidden base dah compromise. Kita kena berpindah. Tak boleh pula. Betul. Sambung lagi lah minggu ni. Last lah. Dia letak atas tu ya. Kata Illidan Stormreach. Tahu Illidan Stormreach? Tak pernah dengar lagi. Warcraft. Okay, lagi tak pernah dengar. Dia karakter dalam World of Warcraft. Illidan Stormreach. Kalau kita lawan dia, tu kita mati, tak dapat kalahkan dia, dia akan kata you are not prepared. So sebagai meme, bila orang lawan dia dan menang, orang pula akan cakap kat dia, you are not prepared. Boleh search lah video banyak pasal ni. Boleh dengar ke ni? Dengar tak ni? Dengar ke? Dengar. Nampak sound tu gerak tu. Indikatornya dengar lah. Tak tahulah nanti. Minggu last 14 sesi. Satu buku yang nipis pun 14 sesi ya. Macam ni lah. Kalau borak-borak kan, satu kita sembang ni, saya cakap sembang ni, benda yang lama pun rasa sekejap. Tak ada ngantuk. Biasa kalau pergi kelas tu ngantuk kan, baru buka nguap dah. Nampak macam apa ayat klise, tapi sebenarnya benda tu berlaku. Benda fakta kan. Kita bukan fitnah ke apa. Buka dah. Nak cuba tak nak menguap pun tapi buka. Dah seorang menguap, yang lain pun menguap kan. Kalau kata orang dia ada reaction. Tapi kalau kita nampak orang menguap, kita tak menguap, kita ada masalah psikologi. Ya, sebab orang kata kalau kita ikut menguap orang, maksudnya itu ada psikologi lah kan. Kita orang menguap ada macam efek kita juga. Bukan maksudnya kadang orang-orang yang apa, doktor cinta ke apa kan, kalau kau menguap, kalau dia pun menguap, maknanya kau ada apa, ada ikatan lah dengan dia. Ya, ada cakap macam tu. Ada. Tak pernah dengar? Tak pernah dengar. Aku tak dengar doktor cerita ni. Tak ada, kita pernah drama lah kan. Alah, setakat doktor cerita. Drama, anime. Aku Profesor Madia kot, kisah cerita. Tak adalah. Ini muka surat 89. Dah tak ada nasihat ke berapa dah. Ni segmen. Ini subtopik. Extra. Dia ada epilog, dia ada prolog. Belakang apa? Tak tahu lah. Epilog yang mana tengah? Epilog yang first kan? Prolog? Tak tahu. Kau prolog ke yang pertama, yang first, mula-mula? Tak tahu. Lupa dah aku. Prolog yang mula-mula kan? Entahlah. Ini saya cakap. Biasalah soal jawab. Kan kalau kelas-kelas pun ada soal jawab kan. Soal jawab berkaitan ilmu. Ni soal jawab yang orang tanya penulis ke macam mana ni? Tak ketahuan lah. Ataupun penulis dia compile kan, dia ambil lah mana-mana yang biasa-biasa lah. Soalan-soalan yang apa biasa FAQ frequently asked question.
tak nak FAQ lah. CAQ. Clichély ask question. Clichély. Ha. Betul ke clichély? Tapi ni soalan-soalan klise. Soalan klise Dia tak ada ni. Soalan yang klise sangat. Soalan 1, bagaimanakah cara menuntut ilmu dengan baik? Semoga Allah membalas anda dengan kebaikan. Ni orang tanya soalan. Jawapan, cara menuntut ilmu dengan ringkas bukan menuntut ilmu dengan ringkas. Secara ringkasnya menuntut ilmu. Cara menuntut ilmu dengan ringkas memiliki beberapa poin. 1, hendaklah sentiasa berusaha dalam menghafal kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapkan bagimu ayat-ayat tertentu untuk engkau hafal setiap hari, dan pembacaanmu hendaklah disertai dengan kefahaman dan penghayatan. Dan jika manfaat telah datang kepadamu ketika membaca, maka ikatlah dia. Tapi orang kita, orang Melayu, hafal Quran tu dah hebat lah. Orang dulu lama salah hafal Quran tu beginner baru. Kata, aku dah hafal. So, aku buat apa? Kiranya zaman dulunya hafal Quran tu adalah common. Common kan, Syafi'i kan. Budak-budak lagi hafal Quran kan. 7 tahun 7 tahun berapa tahun? Aku tak ingat. Tapi budak-budak lah kan. Belum darjah 6 kalau sekarang. Dah hafal Quran. So hafal Quran ni bukan bragging rights zaman dulu. Kalau dulu hafal Quran tu kira macam kalau sekarang ni pandai 1 2 3 lah. Betul. Kalau kita hafal Quran, kita pergi zaman tak tahulah time travel ways macam mana kan. Kita pergi zaman dulu, lepas tu kita aku hafal Quran. Habis tu kita cakap dengan ulama-ulama dulu. Aku dah hafal Quran dah. So what? Kiranya zaman dulu hafal Quran semata tidak tidak meninggikan darjat tu lebih daripada orang sangatlah. Sebab boleh kata hafal Quran tu ulama-ulama dulu pun memang dah daripada kecil hafal Quran yang tu lah. Tapi sekarang kat Malaysia Al-Hafiz. Hafal Quran terus jadi Al-Hafiz, penjaga. Al-Hafiz kan gelaran untuk orang hadis. Kenapa sampai jadi orang Quran? Zaman dulu Al-Hafiz tu orang yang menghafal ribu-ribu hadis kan. Apa ada ahad dia, ada punya ukuran dia. Tapi sekarang Al-Hafiz orang hafal Quran. Macam mana? Kata Maulana Nasai, kalau kita tak ikut cara ulama dulu, kita tak ikut yalah style ulama dulu, tak ke mana kita dalam ilmu ni. So ikutlah, kita nak bagi gelaran pun bagilah gelaran yang apa? Yang selayaknya. Yang selayaknya, yang sepatutnya. Janganlah Al-Hafiz. Qari sudahlah, Qari lah. 2, hendaklah sentiasa berusaha dalam menghafal apa-apa yang mudah daripada sunnah-sunnah Rasulullah yang sahih. Di antaranya menghafal kitab Umdatul Ahkam. Dia bagi Umdatul Ahkam tu. Aku baru terfikir hadis 40. Dia bagi Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam tu tebal juga kot. 100 lebih. 100 lebih. Lupa dah aku. Apa hadisnya? 100 lebih tak salah. Bulughul Maram 300 lebih kan? Lupa dah aku. Umdatul Ahkam, kitab fiqh hadis. Biasalah Umdatul Ahkam dengan Bulughul Maram ni, dia saya cakap dia adik-beradik. Sama ada kau belajar Umdatul Ahkam atau Bulughul Maram lah. Tahap yang tu sama ada kau Umdatul Ahkam atau Bulughul Maram. Level sama lah, lebih kurang. Hendaklah sentiasa berusaha dalam memfokuskan dan memantapkan diri dalam satu ilmu dengan cara tidak mengambil sedikit ilmu dari sana dan sedikit ilmu dari sini, kerana hal itu akan banyak mengambil waktu dan membuatkan fikiran agak tidak menentu. Yang kira fokus dalam satu bidang lah. Kalau cerita nak apa bab fiqh, belajar fiqh je lah. Tentu usul fiqh. Pun kalau buka satu kitab, buka tu dulu bagi habis.
Habiskan tu lah. Macam kita ni lah. Bagi habis walaupun 14 minggu. Mengambil masa 14 minggu nak habiskan satu buku yang tak sampai 100 muka surat. Boleh lah. Daripada tak ada, tak habis. Daripada beli berabuk. Salah ke beli berabuk? Tak salah. Salah. Nanti orang lain baca tak apa. Mulailah menuntut ilmu dengan kitab-kitab yang kecil dan menelaahnya dengan baik. Lalu setelah itu berpindah kepada kitab yang lebih besar sehingga engkau memperoleh ilmu sedikit demi sedikit secara mendalam di hatimu sekaligus melahirkan ketenangan dalam hatimu. Kitab-kitab matan yang asas. Matan Nabi Syuja'. Matan tak berapa nak asas lah. Tak berapa nak asas lah. Kalau orang sekarang ni tak berapa nak asas lah. Ya. Matan Nabi Syuja' ni bukan tak berapa nak asas. Macam mana cakap? Orang sekarang lebih sesuai kalau kita bagikan dia muyasar. Oh, ringkasan betul. Ringkas. Kalau Matan Nabi Syuja' ni macam mana cakap? Rasa dalam tu pun point dia pun agak ringkas juga. Yelah memang agak ringkas tapi kalau kita bagi orang biasa baca dia orang takkan faham. Ni bila tengok ini apa? Ni apa? Mungkin boleh start dengan usul fiqh lah kot. Baru boleh faham sikit. Mana? Nombor 5. Hendaklah sentiasa berusaha untuk mengetahui masalah-masalah yang dasar dan kaedah-kaedah dan ikatlah setiap hal yang kau dapatkan daripadanya. Masalah-masalah yang dasar. Contoh, kaedah-kaedah contoh. Kaedah contoh. Contoh kaedah-kaedah ni. Kaedah dalam apa? Yalah kaedah-kaedah fiqh contohnya. Banyak sangat sampai tak boleh nak sebut. Tak tahu nak sebut yang mana satu. Tak tahu nak sebut mana satu. Biasalah la darar wa la dirar kan. Orang yang biasa sangat kaedahnya. Mana? Peribahasa mengatakan barang siapa yang tidak mengetahui perkara yang asas maka tidak akan sampai kepada yang dimaksud. Nak buat kerusi tak tahu nak ketuk paku. Tak boleh lah, tak jadilah kerusi ni. Bincangkanlah beberapa masalah dengan gurumu atau dengan orang yang dipercayai ilmu dan agamanya daripada kalangan sahabat-sahabatmu. Jika tidak dapat melakukan demikian, maka bayangkanlah dalam fikiranmu bahawa ada seseorang yang sedang berbincang denganmu tentang sesuatu masalah tersebut, yang mungkin dengannya minda kita akan berfikir berkenaan hal tersebut. Ni lah ni apa, Ali Syura. Ali Syura dan kepala ni. Ali Syura dan kepala. Aku selalu buat lah Point Castle. Aku selalu buat lah dengan 2-3 entiti dalam kepala aku ni. Sebab tu penting kita open mind. Tak ada fikiran. Orang sekarang jarang ada fikiran yang terbuka. Sama ada orang tak ada fikiran terbuka ataupun diorang sendiri yang tutup. Maksudnya diorang fikir, aku tak boleh fikir macam ni. Aku tak boleh buka minda aku sangat macam ni. Nanti takut macam mana nak berbincang dengan diri sendiri? Macam mana nak berbincang dengan diri sendiri? Apa yang aku buat lah, sebab aku selalu bincang dengan diri sendiri kan. Kalau kita buat macam tu macam mana? Yalah. Kenapa dia cakap macam tu kan? Contoh kita ada dua pendapat. Kita ada pegang satu pendapat, tapi orang lain ada pegang pendapat lain. Aku letakkan diri aku kat dia. Kenapa dia ambil pendapat tu? Apa dia punya dalih? Macam tu lah. Tapi ialah bincangan diri sendiri kan. Idea info tu tak banyak lah. Tak samalah dengan bincangan orang. Tak samalah juga bincangan guru. Soalan 2. Sebagai penuntut ilmu syar'i merasa berdosa ketika menetapkan niat untuk menuntut ilmu
dan untuk mendapatkan sijil. Maka bagaimanakah solusi bagi mereka yang mempunyai perasaan seperti ini? Ni ada point hari tu kan, pasal sijil tu. Bila dalam buku ni? Ada point kan? Okay, kita Itu kita sembang open table. Kat siapa yang nak join kita punya sembang open table, find us. Kena misteri sikit lah. Jawapan pertanyaan ini dijawab dengan beberapa poin. Jangan hanya berniat mencari ilmu untuk memperoleh sijil semata-mata, tapi jadikanlah sijil itu sebagai wasilah untuk bekerja dalam bidang yang bermanfaat untuk umat. Pun bukan kadang bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk diri sendiri. Dengan kita kerja, kita ada duit. Dengan ada duit, kita boleh belajar lagi. Kerana bekerja pada zaman sekarang sangat berhajat kepada sijil. Kerja yang bagus lah. Pun dalam dunia yang idealistik lah. Kalau realistiknya, bukan sijil, kabel. Grade apa hari tu? Case apa tak, aku lupa. Grade dia cuma lepasan SPM, tapi dapat grade di G41. G41 aku degree lah. Degree lupa dah aku. Degree ke master? Tapi di G41 SPM ni 19 je. S19 je. Grade dia. Kalau STPM diploma 29 kan. Sampai di G41 kabel lah. Minta jadi ahli lembaga pengarah syarikat apa entah. Jadi ahli lembaga pengarah supaya dapat pengalaman. Pengalaman apa jadi ahli lembaga pengarah? Manusia pada umumnya tidak mampu untuk memberikan manfaat kepada orang lain kecuali dengan perantaraan seperti ini. Maka jika niatnya seperti itu, dia akan selamat. Sesungguhnya orang yang menginginkan ilmu terkadang tidak akan dapat mendapatkannya kecuali dalam sistem seperti itu. Lalu dia masuk ke dalamnya dengan niat mencari ilmu, dan ketika dia telah mendapat sijil, maka hal tersebut tidak mempengaruhi dirinya, seperti tidak riak dan sombong atas sebab adanya sijil tersebut. Betul-betul. Ini saya ada sanad. Apa guna? Sanad apa? Sijil lah juga kan? Dia kata sijil lah. Sepatutnya sijil tu dia fungsi sama macam sanad. Bersanad tu lah. Sanad ni kita bagi sanad tu istilahnya kita ijazahkan. Ijazah. Sama macam sijil. Biasa setengah orang akan pakai ijazah. Ini ijazahkan. Yelah, sama macam sijil. Kita ijazahkan sijil tu. Apa bezanya? Tapi kalau dia dapat ilmu, lepas tu dia dapat sijil, tak kisahlah dia ada rasa bangga. Tapi yang tak betulnya, bila belajar pun kadang tak ke mana, ilmu tak mana dapat sijil, dia bangga dengan sijil tu. Itu yang tak sepatutnya ada dalam diri. Lepas tu rendahkan orang punya sijil kan. Kata orang tak ada sijil. Ingat orang tak ada sijil ke? Orang ada sijil, malas nak cerita je. Sesungguhnya seorang yang beramal dengan niat memperoleh dua kebaikan, iaitu kebaikan di dunia dan di akhirat, maka dia tidak berdosa dalam hal itu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan dia akan memberi rezeki dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Surah apa ayat Surina ni? Mama yattaqillah. Ini merupakan antara galakan untuk mencari dunia sekadarnya lah, bukan nak dihabiskan seluruh dunia ni. Soalan 3, walaupun dia tulis itu soalan 2, soalan 3. Sekarang kita tak ada soalan 3. Bukti dia ni adalah manusia, bukan maksum. Kan? Jika ada yang berkata bila seseorang beramal untuk mendapatkan dunia, maka bagaimanakah dia boleh dikatakan ikhlas? Ini ada kaitan dengan soalan yang atas tu.
tak ada kaitan dengan menuntut ilmu, tapi ada kaitan dengan yang atas tu. Mungkin betul lah dia soalan 2. Soalan 2A. Tadi 2A ni 2B. Sesungguhnya dia telah mengikhlaskan ibadah dan ibadahnya tidak ditujukan kepada makhluk secara mutlak, maka dia tidak bertujuan untuk dilihat dan dipuji oleh manusia, iaitu riak dengan ibadahnya, tetapi dia memiliki suatu tujuan agar lebih memudahkan untuknya melakukan ibadah. Maka hal ini tidak sama dengan orang yang riak, yang mendekatkan dia kepada manusia dan mengharapkan pujian mereka dengan ibadah yang seharusnya ditujukan untuk bertakarrub, iaitu mendekatkan diri kepada Allah. Tapi tujuan benda seperti ini akan mengurangkan keikhlasannya, maka jadilah hal itu sejenis syirik kecil dan kedudukannya di bawah kedudukan orang yang murni hanya menginginkan akhirat. Dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan suatu perkara, iaitu sebagai manusia ketika membicarakan tentang sesuatu manfaat ibadah, maka mereka mengikutkan hal itu kepada manfaat dunia. Betul tu. Sebagai contoh, mereka mengatakan bahawa solat adalah senaman yang bermanfaat bagi anggota badan. Puasa bermanfaat untuk menghilangkan sedikit lemak badan. Seharusnya kita tidak menjadikan manfaat dunia sebagai hal yang utama, kerana hal itu boleh mengurangkan keikhlasan dan melalaikan daripada tujuan akhirat. Betul? Dulu pun kira popular kat benda-benda senang apa, kira solat ni berdapat apa, pergerakan-pergerakan solat tu apa manfaat dia kan, puasa apa manfaat dia. Dulu aku pun pernah agak macam apa, bila time sekolah puasa Rabu Khamis Isnin Khamis Rabu Khamis Isnin Khamis kan, dulu lah dekat sekolah kan, pernah agak bila kawan-kawan ajak kan, jom puasa esok jom. At least dapat apa macam puasa ni dapat jimat duit, macam tu lah, benda macam tu kan. Kira betul juga kan, kalau puasa ni dapat jimat duit kan. Kadang macam kita terlepas fikir yang apa sebab puasa sebenarnya. Ya, bila kita dah apa, solat nanti badan sihat, puasa jimat duit, zakat nanti dapat balik kan, orang kata kan, nanti dapat balik. Haji. Bila dah 3 tu, betul sampai haji. Mula fikir magnet lah, apa putaran bumi lah. Tapi biasa kalau haji ni orang tak adalah kata dapat setting apa sebab jauh kot pergi Safi jauh sana. Tapi kalau buat haji ni orang akan ambil nanti dapat title. Nanti dapat haji, boleh jumpa businessman. Haji. Ini semua tak patut lah kan, tak patut. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan seperti adanya hikmah-hikmah puasa sebagai sebab untuk mencapai takwa. Jadi manfaat melalui agama merupakan hal yang utama, manakala manfaat dunia adalah yang kedua. Macam biasa orang sebut, kenapa tak boleh makan babi? Sebab kotor lah, apa ni. Ada virus lah. Kalau dia bersih, kalau kan nak. Jadi itu jadi kan orang apa, setengah orang tak boleh awak lah. Ada video Syekh Hussein Yi. Pernah tengok. Kan ada budak tanya kan. Lepas tu aku tengok komen, kalau jawapan macam ni semua orang boleh jawab. Memang itulah jawapannya. Betul lah. Dia kata sebab Allah tak bagi. Memang itulah jawapannya. Sebabnya memang itu yang sepatutnya, itu menjadi alasan yang pertama sekali sepatutnya kita kena jawab. Sebab kalau orang tanya, okey, dia kotor ni. Okey, boleh katalah kita dapat tukar, kita dapat ubah dia punya DNA, jin apa bagai. Tapi dia still babi. Dia still babi juga, tapi dia tak kotor, dia tak makan najis sendiri, dia tak bergelumang dengan kotoran. Boleh makan tak? Still tak boleh. Faham tu, kena faham tu. Yalah, tapi orang tak kenal Syekh Yi kan. Orang anggap dia macam mana? Mu'allaf. Sebab mu'allaf dia kadang kalau kita nak kira dengan dia, kita mu'allaf.
Kadang itulah setengah orang, bukan setengah orang, memang kebanyakan orang kita lah, dia bila Cina atau India masuk Islam kan, boleh pada orang tu dah dekat 40 tahun masuk Islam tau. Tak adalah, sekali pun baru 10 tahun. Tak selama kita masuk Islam. Tak selama kita dengan Islam. Kalau orang macam Dr. Farid Ravi, dia cerita dengan dia mualaf. Kadang kau tengok ada macam satu artikel ataupun macam wawancara ke apa, dia tulis situ. Kadang ada dia panggil, dia tulis situ mualaf kan. Memang dia panggil doktor apa semua, tapi ada juga teruk macam mualaf macam. Mualaf ni apa ini yang kita dengan mualaf? Mualaf. Cuba kata mualaf ni bukan sepanjang masa. Jangan kata Dr. Mazhar tak silap aku. Dia mualaf ni orang yang baru nak berjinak-jinak. Maksudnya orang Islam ni dia belum masuk Islam lagi, tapi dia dah hati dia dah terpaut dengan Islam kan. Orang tu yang kita mualaf kan. Mualaf kan maksud dia orang yang dilembutkan kan, dilembutkan hati. Ini kalau orang tu dah masuk Islam dah belajar ni semua, dah pandai solat, dah pandai solat, malah ilmu lagi dia kita. Layak ke dia nak dipanggil mualaf lagi? Dia dah muslim lah. Kan macam yang baru ni meninggal kan, Syekh Dia Al-Azami yang buat, yang dikumpulkan hadis sahih dalam satu kitab. Hampir 99% lah hadis sahih ada dalam kitab tu. Nama kitab apa? Lupa aku, Jami' Al-Kamil apa tak aku. Itu kan dulu bukan Islam tau. Tapi orang mana? orang India. India. Dari India. Bukan Islam. Tapi bayangkan, kalau macam tu lah, macam tu nak kata dengan kita, kita mualaf, bukan dia mualaf, kita mualaf. Seperti istilah mualaf ni perlu dipahami betul-betul lah. Bukan selama-lamanya orang tu akan digelar mualaf. Betul. Tak patutlah. Dia baru masuk Islam, tapi takkanlah sepanjang hidup dia kita panggil dia mualaf. Ini kadang bapa dia yang mualaf. Dia lahir Islam, kita panggil mualaf juga. Itu betul tak? Perlu dipikirkan balik ke tu. Ada macam member friend Facebook kan, kalau tengok Jabir Soh, memang dia Cina, tapi dia bukan mualaf kan, dia Islam. Macam yalah Jabir ni kan, kalau tengok dia punya tulisan-tulisan, aku mualaf, bukan dia mualaf, aku mualaf. Dahsyat tu. Dia mungkin ini aku rasa orang Nusantara ataupun mungkin Malaysia je kot lah yang ada pemikiran yang macam ni lah. Macam tu. Sebab diorang dah terlampau biasa kat kita punya environment ni, Islam ni Melayu. Yalah, walaupun dalam perlembagaan ni kan. Walaupun dalam perlembagaan orang Islam ni orang Melayu kan. Perlembagaan. Yalah, maksudnya Melayu tu adalah orang Islam. Siapa punya Islam dia Melayu lah. Tapi member macam Jabir ni, dia tak dapat lagi taraf Melayu tu. Dalam IC dia tak dapat lagi. Apa cerita? Tapi dia still Islam. Apa cerita ni? Tak dapat bertaraf Melayu tu. Dia tak nak dapat taraf Melayu tu, kena hidup cara orang Melayu. Tradisi fasih bertutur, agama Islam, hidup dengan tradisi orang Melayu yang tua. Itu je. Habis member raya pakai baju Melayu. Dan dia makan dia makan api bulan. Tak macam Dr. Ridwanti. Cakap bahasa Melayu, Islam, pakai pun baju Melayu. Apa lagi? Tunggu apa lagi? Nak panggil Cina tu panggil Melayu. Habislah yang tu. Untayan kata nasihat Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Al-Ghazali ni lain, Muhammad Ghazali lain. Beza Muhammad Ghazali mana? Muhammad Ghazali ni dia baru sikit, contemporary sikit. Ni Al-Ghazali ni Al-Ghazali. Siapa nama dia? Yahya Ulumuddin ni. Nama penuh dia? Ahmad bin Ahmad kan? Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali tak silap. Ahmad bin Ahmad Al-Ghazali. Senangnya orang dulu bagi nama.
Sekarang sampai nak kena limit 80 huruf termasuk jarak. Yang baru ni. JPN terpaksa je. 80 huruf termasuk jarak. Aku rasa 80 tu kira banyak juga tu. Nama aku pun tak sampai 80. Dia limitkan 20 je lah. 80, 20. Kalau orang betul-betul ambil 80, oh nama apa dapat sampai 80 ni. Jenuh nak ada tulis nama. Dia bagi Syekhul Islam. Bak kata termasuk nama. apa joke yang biasa orang buat lah kan. Habis anak-anak ni bila time exam tu 15 minit tulis nama je. Yelah tu nanti dia bagi Syekhul Islam, Al-Alamah, Muhaddis, Mufassir. Kan bawa nama Ahmad. Oh letih. Lepas tu jadi ulama. Dapat pula Syekhul Islam lagi. Syekhul Islam. Oh letih. Syekhul Islam. Kata Syekhul Islam mana? Syekhul Islam lah. Yang mana ni? Loading member. Syekhul Islam. Yang tu. Okey. Nama Nabi, nama sahabat-sahabat pun. Nabi je lah. Paling simple kan. Nama yang paling Allah suka, Allah dengan Abdul Rahman. Tak nak bagi tu Kasim. Apa lagi? Yang mudah Daud. Yang mudah-mudah je lah. Ini lah Kai apa entah. Nur Madinah. Nama yang aku suka ingat lah, Nur Madinah Kaisara kan. Cahaya kota Caesar. Cahaya apa kat kota Caesar tu? Kat Rom tu cahaya apa yang ada? Nama ialah Kaisara tu nampak macam Arab sikit, Mesir sikit. Padahal Kaisar maksud dia tu. Kaisar tu Caesar tu satu gelaran untuk ketua raja raja apa kan? Caesar lah. Caesar taraf Caesar tu macam raja zaman Rom dulu kan. Wahai anakku yang kusayangi. Bukan maksudnya Al-Ghazali ni bapak kita. Kena faham lah. Ni orang-orang yang straightforward sangat ni kan. Berapa banyak malam-malam yang kau hidupkan untuk mengulang kaji dan mentelaah kitab? Mentelaah ke menelaah? Setahu aku mentelaah. Yang betul. Yang betul menelaah kan? Tak tahu. Tarik menarik. Mana ada mentarik? Tak, dia macam lecturer aku cakap, dia setengah perkataan tu dia memang tak ada tu. Dia tak tukar end dia tu. Ni lah kaedah Melayu. Dia tak tetap sepanjang zaman. Macam masa aku sekolah, ia masih diguna pakai. Iya. Sekarang tak ada. Sekarang tak ada. Ia bukan satu kataan. Ya. Ia, IE. Sekarang kan. Aku pun tak tahu, aku pun tak faham. Biasanya ia tu kita rujuk kepada suatu benda yang tak ada jantina lah. Satu tak ada jantina ataupun macam haiwan atau satu benda kan. Tapi tu kalau untuk merujuk kepada benda-benda tu, cakap benda tu, kau nak cakap apa? Kerusi tu. Kerusi ini merah. Betul, biasa kita buat. Kerusi ini warna hijau. Ia diperbuat. Macam tu lah kan. Kerusi ini warna hijau dan diperbuat. Yalah, itu kalau kita gabungkan. Kalau kita nak, maksudnya kau kena, benda tu dah jauh, kita nak rujuk kepada ni balik, kena tak boleh guna ia tu, kena kerusi balik. Kerusi tersebut. Aduh, menambah perkataan lah. Dia bagus juga untuk orang-orang yang buat essay kan, waktu periksa. Masalahnya siapa yang tahu bila pengumuman ni? Kita tahu. Aku tak tahu, baru tahu pengumumannya bila? Agak susah lah bahasa Melayu. Tapi kalau orang belajar bahasa Arab, dia kata bahasa Arab kaedah ada dari dulu, dari zaman Nabi Ismail dulu sampai sekarang. Itu je kaedah dia, tak ada lain. Dia tak tukar-tukar. Kalau lepas huruf jar, baris bawah. Itu je, dari dulu sampai sekarang. Itu je. Apa aku baca joke dalam nahwu kan. Fi baitillah ke fi baitullah? Fi baitillah atau fi baitullah. Kalau ikut dia punya kaedah dia, lepas huruf jar memang kena baris bawah lah. Fi baitillah kan.
ada guru ni dia tanya, fi baitullah ke fi baitillah? Murid tu kata fi baitullah. Guru tu kata bukan, fi baitillah. Murid tu bawa ayat Quran, fi baitillah azinallah an turfa. Boleh dia marfu'kan, dia boleh dia marfu'kan. Adinallahu an turfa. Boleh dimarfu'kan. Dia kata Allah bagi, kenapa kau nak suruh ujar juga? Cikgu tidak. Get out. You get out. Cek balik tu, cikgu kan. Apa? Ini cerita lain mah. Jangan pandai-pandai lah. Itu Papa Zola, jangan pandai mandai-mandai. Jangan pandai mandai-mandai. Kan, tu memang nak kena marah lah. Dan berapa lamakah engkau telah menahan tidur ke atas dirimu? Aku tidak pasti apakah niat yang mendorong engkau melakukan sedemikian. Adakah semata-mata kerana untuk mencari keuntungan dunia dan menggapai kedudukan yang tinggi serta berbangga-bangga di hadapan kawan-kawan? Jikalau ini niatmu, maka engkau akan rugi serugi-ruginya. Tapi jika niatmu itu untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad SAW dan memperbaiki akhlakmu serta memecahkan keinginan nafsumu yang selalu menyuruh untuk berbuat jahat, maka beruntunglah engkau. Ni buat tidur ya, dia kata pasal tidur. Lama sangat tidur. Ni nasihat untuk lebih kepada untuk kita lah ni. Kenapa ni nak buat YouTube ni untuk apa? Benarlah penyair yang berkata mata yang tidak tidur demi mengharap selain engkau adalah sia-sia dan tangisan kerana selain engkau adalah batil. Ketika aku memberi nasihat, bukanlah bermakna aku lebih alim atau lebih baik daripada dirimu. Aku hanyalah manusia biasa yang tidak sempurna dan tidak luput daripada melakukan dosa dan kesalahan. Maka dari itu, ketika engkau melihat aku membuat kesalahan, maka berilah nasihat pada diriku. Jangan pula engkau menghibah Ribah katanya betulnya. Ribah. Hibah ni bagi hadiah. Kan. Ribah ni mengumpat macam. Tak ada orang kalau orang tu buat salah kita bagi hadiah, tak ada. Ribah. Jangan pula engkau meribahku dengan orang lain di atas kesalahan yang telah aku lakukan. Nasihatilah aku dan jangan ribah kerana nasihat itu berbuah pahala sedang ribah itu berbuah dosa. Sama lah macam kita selalu cakap. Kalau kita salah, bagi tahu kita. Jangan cerita kat orang dulu. Kalau ada kesalahan ataupun salah fakta apa kan, bagi tahu kita dulu, jangan cerita kat orang dulu. Nanti kita buat pembetulan. Semoga Allah rahmati kita semua. Akhukum billah, Abu Mutmainnah Sulaiman Raslan, 7 Muharram 1440 Hijri. 1440 Hijri baru lagi 2 tahun lepas lah. 2018. Kenapa lah aku tak tengok. 17 September 2018, Balai Pelas Malaysia, College Universiti Islam Perlis. Habislah satu buku. Jarang orang nak habis satu buku. Jangan nipis-nipis kat rumah pun tak terbaca-baca. Lah kat sini lah kita nak baca. Sebab tu baca seorang. Kalau nak baca seorang, tak terbaca. Baru buka kantor lah. Baru buka dah menguap. Apa depannya baca? Ini perlu dipikirkan semula. Kena masuk ahli musyurah, majlis syura kena duduk bincang. Kau ke yang in charge? Kau ke in charge? Kau in charge. Sekarang kau in charge YouTube kan? Center aku yang ambil kan? Dapat. Tapi bab pemilihan buku akan aku kau lah. Aku juga. Kau nak aku boleh je. Kena bawa musyawarah lah. Okay, kau nak pasal apa? Maksudnya yang nak fix sangat ke, ataupun nak ada sejarah ke, ataupun nak umum, benda yang umum. Buku banyak aje yang kau jual yang boleh umum yang boleh diambil. Aku ingin taubat.
Best juga tu. Ya. Mana katalognya? Aku ingin. Aku tahu tak? Atas. Sikit. Mana lagi? Ha? Sikit je. Slow loading lagi. Oh, tak ada internet jadi tak ada loading. Memang tak ada. Tengoklah nanti. Buat apa? Ke nak rehat seminggu dulu? Boleh sambung terus. Boleh sambung terus lah. Mana tahu kau sekarang kan banyak buat konten. Ni pun tengah tunggu ni. Yelah, in time of the recording tengah tunggu kan. Satu video nak keluar. Okey tu video tu okey dah. Tinggal nak ni je. Mulanya aku dah set lama dah. Lepas tu bila semalam aku nak upload, bila tengok dengar balik punya background sound, background muzik dia terlampau macam kuat. Jadi aku paksa yang tu padam, aku edit balik. Jadi benda tu dah simpan dah, jadi sub. Nasib aku slowkan lagi dia punya tu. Tengoklah minggu depan macam mana. Buku apa yang terpilih. Ke nak kita orang macam iklankan awal-awal lah. Maksudnya buat video pendek tu. Oh, tak perlu. Ya. Saya tahu minggu depan, oh ini buku dia macam tu. Bagi surprise. Macam mana kalau ini kalau kita bagi tahu awal, dia boleh siap-siap nak beli. Biasa kita start dengan pendahuluan. Bukan masuk isi terus. Mana tahu buku tu tak ada pendahuluan. Buku apa yang tak ada pendahuluan? Buku hari je. Aduh. Okay. Tengoklah minggu depan. Nipis ni banyak je. Buku-buku. Ya pasti buku-buku nipis lah dulu. Dia pun kata tadi kan, telah kitab-kitab yang asas. Kita ambil yang asas-asas je lah. Kita tak nak yang berat-berat dulu. Yang berat-berat ni mungkin kita pakai format yang lain lah. Apa lagi? Apa nak sebut lagi? Dah habis ni? Terima kasih lah. Terima kasih. Dah dari awal sampai sekarang follow. Bukan maksud kita nak tutup channel bukan. Ni dah habis. Untuk sembang buku ni. Ni dah habis. Kita akan buat lagi sembang buku yang lain. Apa lagi? Moga-moga apa yang orang sembangkan ni adalah ada dapat sedikit manfaat walaupun sedikit kan. Pun boleh ni lah, letak dalam komen apa manfaat yang didapati. Bukan dari video ni je, video sebelum ni pun boleh letak dengan komen. Apa lagi? Kalau ada salah macam sedih pula kan. Kalau ada kesalahan fakta boleh kalau ada kesalahan fakta boleh komen di bawah. Komen boleh, kita punya media sosial pun semua kat bawah. Kalau rasa panjang sangat yang nak di komen tu boleh DM terus. WhatsApp ada WhatsApp kita bersedia menerima teguran. Bersedia menerima teguran. Apa lagi? Jaga jarak. Ni kes 80-90 ya. Hari tu 18 kan? 182 kan? Hari tu 18. Semalam 111. 2 hari lepas 111 Jumaat. Semalam tak rasa apa-apa. 2-3 angka main dah ni. Bukan 1-2 dah, 2-3 dah ni. Jaga jarak Yang balik dari Sabah, kempen tu tahniah. Check lepas tu tahniah lah. Tahniah kepada ni dah seminggu kan dah seminggu. Yalah kita recording ni waktu ni baru semalam. Semalam kan. Tahniah kepada JRS. Gabungan Gabungan Rakyat Sabah. Gabungan Rakyat Sabah lah kot. Ya kot. Tapi yang penting JRS lah. JRS tahniah kepada JRS kerana memenangi kursi. Menang kursi berapa? 38 mengalahkan 32 kursi warisan. Pun kena ucap tahniah agak kat warisan. Dia undi yang paling tinggi, parti yang dapat kursi paling banyak. Warisan tu sendiri.
Tahniah kedua. Warisan plus. Warisan plus. Tahniah agak 3 bebas tu. Walaupun bebas lah. Walaupun bebas. Kan? Siapa? Lupa lah. Salih Keruak. Pandika Amin ni hebat ni. Orang-orang hebat ni. Parti bebas je. Politik ni kurang. Sebab itulah kata parti dia tak relevan lah. Yang kita cari adalah calon yang bagus. So kita undi parti pun kan 22 bulan lepas tu dia lompat parti tak guna juga. Okay. Apa lagi? Nak beli buku boleh beli buku. Nak tengok apa buku yang kita ada katalog. Boleh komen. Boleh like. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kan free je. Ajak kawan-kawan subscribe. Ada banyak lagi nanti konten-konten yang akan menyusul. Mungkin setakat ni muka orang yang sama je, tapi mungkin depan ni ada muka orang lain pula. Walaupun bukan muka orang lain, ni tak ada muka. Yang ini memang tak ada muka je. Walaupun yang ni tak ada muka. Face reveal kena 100 subscribers. Kau dah buat face reveal. Kan tak lawan yang sama. Kau dah buat face reveal. Kantoi lah. Tak adalah. Tak payahlah tunggu 100 lama lah. Ajaklah kawan-kawan subscribe. Kawan dengan dalam kereta. And sebelum pergi daurah tu, dengarlah dulu dalam kereta. Taklah berapa minit je tak, sampai sejam. Sejam ni? Sejam? Sejam lah. Belum, 50 minit pun belum. Sekolah sampai situ. Moga-moga ada manfaat. Next week kita akan start buku baru. Dah, apa lagi? PSA lagi. Itu saja. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.